Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Saya Nazri Kaha. Ini Sabah Memilih untuk Buletin Awani Khas. Kita memberikan liputan terkini dan juga komprehensif apa yang berlaku di Kota Kinabalu, Sabah pada petang ini. Walaupun sebentar tadi kita sudah sedia maklum keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berkaitan dengan cabaran yang dibawakan oleh Datuk Seri Musa Aman dan juga 33 adun untuk membatalkan keputusan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, iaitu untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Ada satu keputusan yang boleh dicabar pada 30 Julai yang lalu. Dan pada petang ini juga ada satu peristiwa penting juga berkaitan dengan pihak Suruhanjaya Pelaraya Malaysia akan mengadakan mesyuarat penting untuk menentukan tarikh-tarikh penting berkaitan dengan Pelaraya Negeri Sabah. Jadi kita masih menunggu apa yang berlaku di Kota Kinabalu, tetapi perincian dua peristiwa ini akan saya berikan bersama rakan-rakan kami yang sudah pun bersedia di Kota Kinabalu, iaitu saudara Shahrizal di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu Sabah sudah bersedia untuk memberi butiran keputusan mahkamah sebentar tadi, dan juga saudara Asim Hassan, editor Esrawani yang kini berada di Hotel Magellan Sutra, Kota Kinabalu, untuk memberikan perincian bagaimana keputusan kemesyuarat Suruhanjaya Pelaraya berkaitan dengan hal-hal berkaitan Pelaraya Negeri Sabah. Jadi terus bersama kami sepanjang 1 jam setengah ini hingga jam 5 petang ini. Untuk yang pertama ini mungkin kita mendapatkan perincian apakah keputusan pihak Mahkamah Tinggi sebentar tadi untuk memutuskan pada 21 Ogos 2020 sama ada keputusan Yang di-Pertua Negeri membubarkan Dewan Undangan Negeri pada 30 Julai lalu boleh diadili. Jadi banyak butiran baru yang dikongsikan melalui perbicaraan pada pagi tadi. Tanpa berlengah masa, kita terus bersama Shahrizal yang sudah pun bersedia di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu Sabah. Syah, apa yang boleh kita kongsikan kepada penonton Esrawani, biarpun flash berita yang kita terima sebentar tadi berkaitan dengan penangguhan keputusan yang akan diberikan oleh pihak Mahkamah Tinggi pada 21 Ogos 2020. Teruskan Syah dengan perinciannya. Baik Haji Nazri, terima kasih. Seperti apa yang Haji Nazri kongsikan sebentar tadi, kita semua sudah maklum berkenaan dengan penangguhan yang dimaklumkan dan bakal kita nantikan pada hari Jumaat nanti. Tapi sebelum itu, sebenarnya pada hari Rabu nanti, pada hari Rabu juga akan dibawakan juga satu permohonan bertulis yang bakal dibuat oleh hampir ke-32 wakil rakyat yang menyokong kepada Tan Sri Musa Aman, kerana itu merupakan antara pertikaian di dalam hujah yang dibawakan ketika prosiding yang bermula daripada pukul 9.08 pagi tadi sehinggalah selepas waktu lewat makan tengah hari tadi, barulah kita juga dapat berkongsi dengan apa yang diperkatakan oleh peguam-peguam yang mewakili Kerajaan Negeri Sabah ataupun TYT, dan juga Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal sebagai Ketua Menteri Sementara, dan juga Tengku Ahmad yang juga mewakili Tan Sri Musa Aman. Dan kalau nak dilihat secara ringkas saja Nazir, adalah berkenaan dengan apil yang dibawa oleh peguam kepada Tan Sri Musa yang memohon leave untuk judiciability ini untuk dibawa ataupun satu tangguhan untuk membawa usul yang baru untuk mempertikai kepada prosiding mahkamah di Malaysia ini secara amnya, Haji Nazri. Dan mungkin kita boleh kongsikan apa yang diperkatakan oleh peguam Tan Sri Musa Aman jurus selepas daripada prosiding tersebut selesai. Because they raised new points that the judge did not direct them to raise, and because those new points took us by surprise, I asked the judge to give a written reply to those new points, as well as a written reply to the State Attorney General's submissions on justiciability. And those written replies will file it on Wednesday, and a decision will be made on the 21st. So that's why things took a bit longer today, because one of the Aegis Chambers lawyers did not follow directions and started making a different argument. And because they make a different argument, fair is fair. We have to have time to reply. So that's the situation now. Now, on the 21st, if leave is granted, what the judge has indicated is that we will go straight to hear whether there's going to be a stay
of the proclamation or not. And that's a different hearing altogether. Baik, Haji Nazri, kalau itu apa yang diperkatakan oleh Tengku Fuad sebagai peguam pada Tan Sri Musa Aman, kita juga akan membawakan selepas ini berkenaan apa yang diperkatakan oleh peguam yang mewakili Tuan Yang Terutama Tun Johar Mahiruddin. Tapi sebelum itu, sebenarnya saya telah bertanyakan satu soalan kepada peguam Tan Sri Musa itu Tengku Fuad berkenaan sekiranya pengumuman ataupun RID pilihan raya dikeluarkan. Dan kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Tengku Fuad. You know that the constitutionality of the election is in question. Why do you want to rush and issue the writ? By right, the SPR should wait. They know this is before the court. They know that there's a majority of members of the ADUN who say that the TYT acted unconstitutionally. Baik, Haji Nazri, itu kita bakal nantikan juga nanti apakah terlunas apa yang bakal dikatakan itu pada sidang media yang bakal dikongsikan oleh rakan setugas Asim Hassan nanti. Tapi yang kita janjikan tadi berkenaan dengan apa yang diperkatakan oleh Brandon Keith, iaitu peguam yang mewakili TYT, secara ringkas mengatakan beliau mempertahankan institusi kehakiman yang mana memihak kepada TYT itu sendiri. Dan ini jawapan yang diberikan oleh Brandon Keith. We are still relying on the fact that it's a non-justiciable decision, that this is a matter of high policy, that is not suitable for the judiciary to be making a decision as to questioning whether the prerogative for the TYT to dissolve the Legislative Assembly is proper or not, because Malaysia subscribes to the separation of powers. We have three co-equal branches, the executive. Baik, Haji Nazri, itu dia dua perkara yang perlu dititik beratkan kita untuk dilihat kenapakah tidak terlunasnya gerakan ataupun untuk membatalkan rayuan ataupun membela kerana terapatnya penangguhan dan juga penghujahan berkenaan dengan lift dan juga the judiciability ini. Haji Nazri. Syah, daripada kata pun temu bual segera dengan Tengku Fuad Tengku Ahmad tadi dan juga beberapa perkara yang dikongsikan selepas prosiding tadi iaitu Tengku Fuad Tengku Ahmad, apakah perkara-perkara baru yang dibawakan oleh pihak peguam bela berkaitan dengan yang akhirnya pihak mahkamah membuat keputusan untuk menangguhkan keputusan kepada 21 Ogos. Mungkin ada percakapan di luar ataupun sidang media yang dikongsikan oleh peguam bela bersama Syah dan juga rakan-rakan media di sana? Okey, baik, Haji Nazri, kalau kita dapat faham apa yang dimaksudkan oleh Brandon dan juga Tengku Fuad terdapatnya penghujahan baru seperti apa yang didakwa oleh Tengku Fuad yang mendakwa bahawa terdapat AG members yang tidak mengikut peraturan kerana bagi beliau kerana penghujahan pada hari ini ataupun proceeding pada hari ini sebenarnya sedikit terganggu apabila tiadanya pemakluman berkenaan dengan maklumat baru yang diutarakan oleh peguam daripada pihak TYT yang mana mendakwa bahawa seramai 32 wakil rakyat ini tidak mempunyai hak untuk mencabar keputusan yang telah dibuat oleh TYT iaitu Tun Johar Mahiruddin berkenaan dengan pemakluman ataupun pengesahan untuk pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Apdal pada 31 Julai yang lalu, Haji Nazri. Dan itu yang dimaksudkan, apa yang boleh kita faham, itu sebenarnya yang menjadi satu punca kepada penangguhan ini, Haji Nazri. Syah, bagaimana reaksi segera daripada barisan ahli Dewan Undangan Negeri yang membawa kes ini ke mahkamah, terutamanya dari kumpulan Tan Sri Musa Aman dan juga dari kumpulan Datuk Seri Syafiq Apdal yang ada bersama dengan proceeding pada pagi tadi? Apa reaksi segera mereka selepas keputusan ditangguhkan untuk 21 Ogos akan datang? Baik, Haji Nazri, kalau kita nak lihat kepada penyokong yang ada ataupun wakil rakyat yang ada hanya berada di sebelah pihak itu yang menyokong Tan Sri Musa Aman, yang manakala yang menyokong kepada Datuk Seri Muhammad Syafiq Apdal hanya peguam yang hadir dan tiada komen langsung ataupun komen balas selepas daripada sidang media yang kita siarkan tadi. Dan begitu juga di pihak Tan Sri Musa Aman, iaitu penyokong-penyokong yang terdiri daripada wakil-wakil rakyat ini, mereka hanya menunggu apa yang bakal ditentukan sama ada pengesahan lift ataupun penangguhan rayuan ini dibuat
dan mereka perlu menghantar satu permohonan bertulis pada hari Rabu nanti, mana mereka ini semua perlu menyenaraikan dulu apakah yang bakal mereka hujahkan kepada mahkamah pada 21 hari bulan nanti aja. Itu saja yang yang dikatakan oleh mereka, kerana mereka tidak mahu mengkomen, tidak mahu memberi pandangan ataupun sebarang komen berkenaan dengan prosiding hari ini. Haji. Syah, reaksi Tengku Ahmad tadi berkaitan dengan pihak SPR tidak perlu mengeluarkan writ pilihan raya kerana prosiding masih berlangsung dan ditangguhkan pada hari Rabu, iaitu pada 21 Ogos akan datang. Jadi ada berita yang Syah dengar daripada Asim ke rakan-rakan di Magellan Hotel, adakah pihak SPR akan menangguhkan keputusan menentukan writ pilihan raya ataupun mereka akan terus berlangsung mesyuarat ataupun keputusannya akan ditangguhkan ataupun bagaimana, Syah? Baik Nazri, ini hanya cakap-cakap yang kita bualkan di antara kalangan media. Kita hanya menjangkakan sebagai spekulasi yang diperkatakan. Bukan sahaja kami sebagai pengamal media yang berada di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu ini, turut orang ramai itu penyokong-penyokong daripada kedua-dua belah pihak ini, Haji Nazri, sebenarnya turut bersama rakan-rakan media ini sejak pada awal pagi tadi. Ada yang di kalangan mereka ini tidak sempat pun masuk di kawasan bangunan kompleks ini kerana dua jalan utama telah ditutup bagi mengawal kesesakan memasuki kompleks Kota Kinabalu ini, Haji Nazri. Dan apa yang boleh dikongsikan sebenarnya sebelum kita memperkatakan itu, rakan Sukas Asim Hassan belum lagi, saya belum mendapat apa maklumat terkini berkenaan dengan itu, tapi apa yang saya diberi maklum awal sebelum ini berkenaan dengan terdapatnya mesyuarat atau perbincangan lebih awal, dan mereka menjangkakan sebenarnya mereka menunggu kepada keputusan ini. Tapi ini terpulang, ini hanya spekulasi yang dibincangkan di kalangan pengamal media. Kita membincangkan mungkin sidang media ataupun perbincangan itu dibuat menunggu kepada keputusan yang dibuat oleh mahkamah ini. Dan sedikit lagi, Haji Nazri, ini sebenarnya apa yang diperkatakan oleh Tengku Fuad sendiri, mengatakan bahawa jika SPR untuk memohon writ, mengeluarkan writ atau mengumumkan sebarang tarikh pilihan raya, kerana bagi Tengku Fuad sepatutnya perkara ini tidak berlaku kerana dakwanya perkara tersebut, perkara berkenaan dengan dalam apa yang diperkatakan oleh beliau, dia kata telah dipertikaikan. Jadi kenapa perlu, sedangkan pertikaian constitutional election ini telah dipertikai dan sepatutnya mereka lebih tahu before court perkara itu telah diketahui oleh pihak SPR, dan baginya pihak SPR tidak perlu mengumumkan apa-apa sehingga keputusan dimuktamadkan. Haji. Menarik. Itulah sebabnya kami memberikan liputan khas pada petang ini. Syah, terima kasih atas liputan dan juga laporan terkini dari Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu di Sabah. Dan apa yang kita bincangkan tadi, ada mungkin jawapannya dengan rakan sebelah saya iaitu Asim Hassan yang kini berada di salah sebuah hotel terkemuka di Kota Kinabalu mengikuti rapat apa yang akan berlaku sebentar saja lagi, iaitu mesyuarat penting pihak Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia berkaitan dengan Pilihan Raya Negeri Sabah. Asim, apa yang mungkin kita boleh jangkakan dengan mesyuarat penting pada petang ini oleh pihak SPR? Teruskan, Asim. Ya, okay, terima kasih Haji di Bukit Kewangan, dan untuk pengetahuan Haji dan semua penonton Astro Awani yang mana waktu sekarang semua ahli-ahli jawatankuasa dan pemimpin yang bertanggungjawab untuk Pilihan Raya Negeri Sabah, terutamanya Suruhanjaya Pilihan Raya, sedang mengadakan mesyuarat khas di bilik sebelah saya, di ballroom sebelah ini, yang mana mereka sedang mengadakan satu mesyuarat khas. Dan selepas saya mesyuarat, sepatutnya akan ada penyerahan writ pilihan raya, tetapi jadual itu ditukar dahulu, yang mana sidang media dahulu diadakan, baru penyerahan writ pilihan raya itu diadakan. Kalau Haji boleh lihat di belakang saya ini, ada kerusi yang sudah tertera nama-nama adun 73 dun di kawasan negeri Sabah, yang mana akan ada pegawai pengurus yang akan diserahkan writ pilihan raya itu, Haji. Asim, dari cakap-cakap sebelum bermulanya mesyuarat penting pada petang ini di hotel di Kota Kinabalu ini oleh pihak SPR dan juga ahli jawatankuasa SPR, dengan keputusan yang diberikan oleh pihak mahkamah pada pagi tadi, iaitu penangguhan berkaitan dengan keputusan penangguhan pembubaran Dewan Undangan Negeri akan diberikan pada 21 Ogos. Adakah ini juga akan memberi impak ataupun kesan kepada mesyuarat pada petang ini oleh pihak SPR?
Ya, mungkin pada mulanya kita melihat pertukaran jadual daripada sidang media dan penyerahan writ itu adalah dibuat selepas keputusan daripada Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu itu untuk pengetahuan Haji Nazri dan juga penuntut Esra Awani yang lain. Yang mana pada hari itu, hari ini mesyuarat tetap diadakan, mesyuarat khas itu diadakan pada sekitar jam 2.45 petang, dan selepas saja selesai mesyuarat itu nanti, kita akan terus kepada sidang media yang dijangkakan pada bila-bila masa lagi dalam sekitar pukul 4 petang. Okey, dari jangkaan Asim yang sudah pun beberapa hari di Kota Kinabalu dan juga berjumpa dengan ramai ahli politik dan juga pengkaji politik, apakah keputusan yang penting yang akan kita dengar jika keputusan itu dapat dimuktamadkan pada petang ini oleh pihak SPR berkaitan dengan tarikh-tarikh penting Pelan Raya Negeri Sabah akibat pembubaran pada 30 Julai lalu. Jadi apa yang perlu kita dengar daripada SPR pada petang ini kalau dapat dimuktamadkan walaupun apa keputusannya oleh pihak Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu sebentar tadi, tetapi Pelan Raya Negeri ini wajar diadakan selepas 60 hari pembubaran pada 30 Julai lalu. Jadi rakyat Sabah tidak boleh dibiarkan tanpa ada kerajaan yang sah, tidak boleh dibiarkan tanpa ada ketua menteri yang sah. Betul. Yang dilantik oleh rakyat negeri Sabah. Jadi apa yang penting untuk kita dengar oleh pihak SPR pada petang ini, Asim? Ya, Haji, dan untuk pengetahuan semua penonton Esra Awani yang pastinya pada petang ini Suruhanjaya Pilihan Raya yang bermesyuarat tadi, yang tengah bermesyuarat itu dan dipengerusikan oleh Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Syarof akan memuktamadkan tarikh-tarikh penting seperti writ pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian dan daftar pemilih terakhir diperakui, dan sudah pasti tarikh-tarikh penting ini akan dimuktamadkan dan akan diumumkan oleh SPR. Asim, beberapa hari lalu juga kita dengar pihak SPR ada membuat pengumuman ataupun himbahan media bahawa pihak SPR tidak bercadang untuk memberikan undi pos ataupun undi undi awal kepada pengundi ataupun rakyat Sabah yang berada di luar Sabah, terutamanya di Sarawak ataupun di Semenanjung Malaysia, kalau mereka tidak dapat kembali untuk menunaikan tanggungjawab mereka kerana ada isu berkaitan dengan ketelusan dan juga isu berkaitan dengan logistik yang SPR rasa perlu diberi penelitian yang lebih kemas ataupun lebih berhati-hati. Adakah itu juga akan diberi tumpuan oleh pihak media untuk ditanyakan soalan bagaimana rakyat Sabah yang di luar negeri Sabah kalau dalam keadaan pandemik ini mereka tidak mampu untuk kembali ke tempat masing-masing ataupun Dewan Undangan Negeri masing-masing untuk mengundi, adakah wajar pilihan lain diberikan oleh pihak SPR? Adakah itu antara perkara yang penting juga dalam Pelan Raya Negeri dalam pandemik COVID-19 ini, Asim? Ya, betul, Haji. Antara tumpuan kepada sidang media ini adalah tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Sabah. Pilihan Raya Negeri Sabah itu adalah tarikh-tarikh penting sama ada SPR akan mengumumkannya hari ini. Yang kedua adalah mengenai undi pos yang mana pengundi-pengundi di luar seperti di Semenanjung dan Sarawak, bagaimana kaedah mereka atau kaedah yang boleh SPR ambil seperti yang dicadang-cadangkan sebelum ini seperti undi pos, walaupun SPR telah menyatakan ada soal integriti dan ketulusan dalam melaksanakan kaedah tersebut, tetapi itu mungkin antara yang akan dibangkitkan oleh para media di sini, Haji. Okey, dalam kata pun lama pastinya mesyuarat SPR pada petang ini, agak bila pihak SPR akan selesai dan Betul. Juga terus akan mengadakan sidang media supaya kita boleh tunggu di Esra Awani ni, Hasim, sebentar saja lagi. Betul. Ya, untuk pengetahuan Haji Nazri dan juga semua penonton Esra Awani yang pastinya tadi kita dimaklumkan bahawa sidang media dijangka akan diadakan pada pukul 4 petang. Kalau saya lihat kurang daripada 10 minit lagi sidang media itu akan berlangsung, yang mana kalau kita lihat para media sudah mengambil tempat masing-masing di dewan ini untuk menunggu sebarang pengumuman daripada sidang media tersebut. Okey, Asim terus memberikan perincian dan juga liputan secara langsung kepada kami di Esra Awani. Terima kasih Asim Hassan, editor Esra Awani yang kini berada di
Kota Kinabalu Sabah untuk meninjau perkembangan mesyuarat penting pilihan raya negeri Sabah oleh pihak SPR dan kita akan memberikan sedikit analisis sepanjang dua peristiwa penting ini untuk pilihan raya negeri Sabah. Penganalisis politik Rahizal Shah Abdul Karim, penganalisis politik dari UiTM Sabah akan memberikan dapatan beliau. Teruskan bersama kami dalam Sabah Memilih Buletin Awani Khas petang ini. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Ini Buletin Awani Khas Sabah Memilih, saya Nazri Kaha. Kita akan terus memantau dua perkara penting berkaitan dengan pilihan raya negeri Sabah. Sebentar tadi kita sudah pun sedia maklum Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu menangguhkan keputusan bagi menentukan sama ada keputusan yang di-Pertua Negeri Sabah membubarkan Dewan Undangan Negeri pada 30 Julai lepas boleh dibicara di mahkamah. Ia ditangguhkan ke tarikh 21 Ogos. Itu pun diberi perinciannya oleh rakan saya Shahrizal sebentar tadi. Dan juga sekarang pihak SPR sedang melakukan ataupun mengadakan mesyuarat penting berkaitan dengan pilihan raya negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dan sebentar tadi juga rakan saya editor Esrawani Asim Hassan memberikan perincian apa yang akan diumumkan oleh pihak SPR sebentar saja lagi sekitar jam 4 petang. Jadi untuk meneliti semua perkembangan terkini berkaitan dengan pilihan raya negeri Sabah ini di talian melalui Skype secara langsung sekarang saudara Rahizal Shah Abdul Karim, penganalisis politik dan juga rakan saya di UiTM Sabah. Assalamualaikum Rahizal. Waalaikumsalam Tuan Haji. Rahizal, sebagai pembuka bicara untuk kita kupi-kupi petang ini, jadi Rahizal, apa yang boleh dianggapkan ataupun diberikan analisis berkaitan dengan pihak Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memberikan penangguhan keputusan untuk menentukan sama ada Dewan Undangan Negeri Sabah yang dibubarkan oleh TYT itu boleh dibicarakan di mahkamah, ditangguhkan kepada 21 Ogos, dan juga pastinya impak kepada mesyuarat petang ini oleh pihak SPR. Ini mesyuarat penting untuk menentukan banyak perkara rate pilihan raya, hari penamaan calon, tarikh pilihan raya dan juga daftar pemilih yang terkini yang akan digunakan oleh pihak SPR. Sebagai komen awal, Rahizal. Ya, kalau mulanya apabila tarikh perbicaraan itu ditetapkan pada 17, iaitu pada hari ini, dan kemudiannya SPR juga memutuskan untuk mengadakan mesyuarat pada hari yang sama, ramai yang melihat ini sebagai satu tanda bahawa SPR ingin melihat perkembangan kes mahkamah tersebut. Walau bagaimanapun saya kurang tahu, kita pun kurang pasti kerana saya tidak nampak pun ada statement yang dikeluarkan oleh SPR menyatakan mereka akan melihat, menunggu apakah outcome kes itu tadi baru mereka akan putuskan. Berbalik kepada kes itu tadi, kes yang didengar itu pada hari ini. Saya ingat untuk berlaku adil bagi kedua-dua pihak dan juga berlaku adil kepada pihak hakim yang akan mendengar kes ini. Saya ingat dalam sejarah politik di Malaysia ini, saya kurang pasti sekiranya ada kes di mana ada seumpama di mana keputusan TYT untuk membubar itu pernah dicabar. Jadi saya ingat dalam hal ini hakim mengambil pendekatan yang berhati-hati, ingin meneliti hujah yang dibentangkan oleh kedua-dua pihak. Dan saya ingat dan juga di masa yang sama beliau sedar mungkin bagaimana keadaan pilihan raya ni perlu dilakukan secepat mungkin dan semua mata tertumpu kepada keputusan hakim itu tadi. Bagi saya apa yang penting sekarang adalah untuk kita menunggu keputusan yang akan diumumkan dan bagi tarikh yang diberikan iaitu pada hari Jumaat ini itu satu yang cukuplah. Daripada hari ini hingga Jumaat itu satu yang tempoh yang tidak begitu lama. Jadi kepada semua penganalisis ataupun lawyer-lawyer yang ada di luar sana, lawyer kedai kopi ataupun lawyer yang betul-betul lawyer. Jadi kita tahan dulu, sabar dulu untuk buat komen. Kita tunggu apa yang akan diperkatakan oleh hakim pada hari Jumaat ini nanti. Dan juga kita juga memantau apa yang akan diputuskan oleh SPR pada hari ini. Adakah mereka akan menunggu ataupun menangguhkan pengumuman tarik-tarik penting untuk pilihan raya ini
pada hari Jumaat ataupun ke satu tarikh yang lain sehingga mereka dapat kepastian bahawa kes yang sedang didengari sekarang ini selesai. Ya, ini penting juga bagaimana kita membaca apa yang pergerakan-pergerakan politik yang berlaku di negeri Sabah. Kalau pihak SPR membuat keputusan pada hari ini, hari yang sama dengan prosiding keputusan yang diberikan oleh pihak Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, maksudnya mereka juga berhati-hati untuk mengumumkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri Sabah yang baru ini. Maksudnya, adakah kalau kita tidak dapat mendengar tarikh-tarikh yang akan diumumkan oleh pihak Pilihan Raya SPR pada petang ini, adakah ia akan juga perlu kita teliti bahawa SPR perlu menghormati keputusan ataupun prosiding yang berlangsung di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan menunggu keputusan akhirnya. Kalau 21 Ogos itu keputusan akhirnya, maka itulah tarikh yang sepatutnya akan diumumkan oleh pihak SPR. Bagaimana pandangan kita pun tidak dapat memberikan kataupun pandangan dari sudut undang-undang kerana ini pertama kali juga berlaku dalam sejarah negara. Mungkin Rahizal ada komen tentang itu. Satu yang saya ingat yang masyarakat di luar perlu tahu, saya dapat banyak maklumat pesanan WhatsApp dan seumpamanya yang bertanya bahawa keputusan hari ini adalah diberikan keputusan mengenai kes tersebut. Jadi saya ingat ramai rakyat di luar sana perlu tahu sebenarnya bukan keputusan sama ada pembubaran itu sah ataupun tidak. Kita belum lagi sampai ke tahap itu. Apa yang didengari pada hari ini, saya ingat apa yang saya dapat tahu adalah untuk mendengar sama ada kes ini boleh didengari ataupun tidak. Ya, betul. Boleh didengari, ya. Belum Ya, lagi untuk pembicaraan yang sebenarnya. Dan hakim telah memutuskan untuk memutuskan sama ada perkara yang dibawa oleh oleh Tan Sri Musa dan beserta dengan adun-adun yang lain itu tadi, adakah kes ini boleh didengar ataupun tidak? Itu akan diputuskan pada hari Jumaat. Jadi ini yang saya ingat mungkin kita perlu beritahu kepada rakyat di luar, sebenarnya bukan hakim akan putuskan hari ini ataupun Jumaat ini bahawa pembubaran itu sah ataupun tidak. Itu adalah satu proses yang kedua ataupun proses yang berikutnya. Kalau SPR, di pihak SPR pula, mereka pun saya rasa mungkin berada dalam satu keadaan yang dilema juga. Kerana sekiranya kes ini berlarutan, bagaimanakah kedudukan SPR dalam hal ini, dalam menjalankan fungsi mereka? Kerana perlembagaan negeri itu telah menyatakan dengan jelas pilihan raya kena diadakan dalam masa 60 hari. Dan kalau seperti yang Tuan Haji katakan tadi, adakah kita, di manakah proses itu? Adakah kita perlu tunggu proses itu baru SPR akan menjalankan menjalankan proses untuk mengumumkan tarikh-tarikh penting itu ataupun tidak? Dan sekiranya kes ini berlarutan bagaimana? Dan saya ingat satu yang disebut oleh peguam bela Tan Sri Musa dan juga YB yang lain itu tadi ialah pada hari Jumaat ini juga mereka akan memutuskan sama ada untuk dapat stay of execution pada silap saya, ya. Maksudnya untuk mendapat arahan daripada mahkamah untuk menangguhkan dahulu proses pilihan raya itu tadi. Jadi apa-apa pun saya ingat kita kena tunggu pada hari Jumaat. Cuma di peringkat ini saya rasa ini yang mungkin kesukaran yang mungkin dihadapi oleh SPR sekarang dalam mesyuarat yang mereka adakan pada ketika ini, sama ada perlukah mereka meletakkan tarikh-tarikh tersebut dan sekiranya terdapat arahan daripada mahkamah untuk menangguhkan tadi baru mereka akan ikut, ataupun perlukah mereka tunggu dahulu apakah kes keputusan yang akan dibuat oleh hakim pada hari Jumaat ini dan kemudian barulah mengumumkan tarikh-tarikh bagi pilihan raya itu tadi. Menarik, Rahizal. Ini perkara penting untuk kita pelajari. Mungkin peristiwa sebegini mungkin berlaku dalam sekali seumur hidup kita dan kebetulan berlaku dalam era 2020. Pastinya penting untuk penganalisis politik, pengkaji undang-undang dan juga pengkaji pilihan raya di negara kita melihat semua situasi ini dengan dekat kerana akan menjadi precedented, sesuatu yang perlu akan menjadi sejarah dalam bagaimana kita mengendalikan teori pengasingan kuasa eksekutif, legislatif dan juga mahkamah. Jadi ini penting juga untuk kita lihat. Rahizal, tetapi apapun kita bergerak ke hadapan, pilihan raya perlu diadakan dalam masa 60 hari selepas pembubaran dan
dan rakyat Sabah tidak boleh dipaksa untuk menunggu lebih lama. Mereka perlu ada kerajaan yang sah untuk mentadbir negeri ini dalam keadaan yang begitu kritikal pada ketika ini, apatah lagi dalam era pandemik COVID-19. Jadi apapun keputusan SPR pada petang ini ataupun hari-hari akan datang ini, kenapa ini penting juga untuk kita kaji dan juga berikan penelitian pada pandangan Raizal? Ya, saya ingat banyak benda-benda yang kita boleh pelajari daripada apa yang insiden yang berlaku pada, bukan saja yang berkaitan dengan pembubaran ini, tapi berkaitan dengan pelantikan ketua menteri, berkaitan dengan pertukaran parti yang melompat dan seumpamanya. Saya ingat benda-benda seperti begini banyak yang telah banyak kali berlaku. Dan kalau kita tengok sendiri ya, dalam perlembagaan-perlembagaan kita, ini yang saya kadang-kadang di kalangan kami sebagai ahli akademik, yang kadang-kadang menghairankan kami kadang-kadang. Kebanyakan insiden-insiden yang berlaku yang menyebabkan ketidakstabilan ini disebabkan oleh antara lain tindakan daripada pemimpin, itu pertama. Dan kedua juga, kita tahu tindakan pemimpin-pemimpin tadi ini menimbulkan keadaan kestabilan yang politik yang tidak menentu. Di pihak kerajaan pula ataupun masyarakat, kita tahu yang perkara ini telah pun berlaku sebelum-sebelum ini. Dan kita tahu apabila kita melihat kepada perundangan yang ada tu tadi, masing-masing mengakui perundangan ni perlu diubah. Banyak lompong yang ada di dalam perlembagaan tu tadi, sama ada baik di peringkat negeri ataupun pusat, terdapat penambahbaikan yang perlu dilakukan. Namun malangnya tidak ada, dalam kita bergerak ke hadapan tu tadi, saya tidak nampak lagi ramai yang betul-betul jujur ataupun betul-betul committed untuk mengatasi masalah. Kita bagi contoh berkaitan dengan isu lompat tu tadi. Lompat ni telah lama berlaku di dalam konteks Sabah dan mungkin baru-baru ni di peringkat nasional pun. Tetapi tidak banyak perbincangan yang tertumpu kepada arah bagaimanakah kita menggunakan mekanisme undang-undang yang ada, di lompong-lompong ataupun pencanggahan yang wujud di antara almalan demokrasi dan juga perlembagaan itu, dan bagaimana benda ni boleh disatukan bersama. Saya nampak tidak ada lagi perbincangan yang menuju ke arah ini. Apabila parti yang satu tu sudah menang nanti, mereka akan senyap. Tidak ada lagi nak sebut pasal yang melompat ke apa ke. Dan begitulah keadaan dia selalu tu. Jadi bagi saya perlulah kita melihat kepada mekanisme perundangan yang ada, dan kalau terbukti mekanisme yang ada ni tidak dapat mampu untuk menghalang tindakan-tindakan yang bagi pandangan saya dan majoriti masyarakat Malaysia tidak matang, maka perundangan itu tadi perlu diubah. Ya. Dalam kes contoh dia, dalam kes yang berlaku sekarang berkaitan dengan pembubaran ni tadi, sekiranya proses itu tadi, mana yang ada isu-isu berbangkit tentang pembubaran itu yang tidak nyata, maka perlulah diperhalusi. Sekiranya ada proses berkenaan dengan pelantikan ketua menteri itu yang amat umum bagi pandangan saya lah. Okey, di dalam perlembagaan Sabah ada satu ya yang menyebut tentang bagaimana yang menyebut tentang pelantikan ketua menteri. Tapi proses dia dan perincian dia itu tidak ada. Jadi adakah kita mau biarkan lagi apabila berlaku pada sekiranya pilihan raya ini akan diadakan, dan apabila semua parti itu tadi masing-masing bertanding tidak ada majoriti, parti yang satu pun tidak ada majoriti, persoalan dia nanti akan timbul. Contoh dia, siapa yang akan perlu diangkat sumpah dahulu sebagai ketua menteri kalau semua parti-parti yang ada tadi ini tidak ada satu pun yang bermajoriti? Di dalam perlembagaan tidak ada disebut mengenai perkara ini. Dia cuma sebut siapa yang mendapat majoriti, tapi sekiranya tidak mendapat majoriti tidak disebut. Jadi bagi saya ada ini yang benda yang kita perlu duduk, yang kita perlu lihat secara teliti. Okey, Raizal, kenapa ini penting juga untuk kita jadikan Pelaraya Negeri Sabah satu contoh bergerak ke hadapan? Selepas beberapa pelaraya di negeri Sabah, isu berkaitan dengan lompat parti, isu berkaitan siapa mendapat majoriti di Dewan Undangan Negeri Sabah, dan juga pertukaran pimpinan kerajaan negeri di dalam penggal yang sama diubah beberapa kali dan sebagainya, itu perkara yang sinonim dengan Sabah. Untuk Pelaraya Negeri kali ini, bagaimana semuanya itu perlu dijadikan sebagai iktibar dan juga perlu dihentikan, bukan menjadi satu budaya yang perlu kita banggakan.
Seolah-olah apa yang berlaku ketika zaman USNO, ketika zaman Berjaya, ketika zaman PBS dan yang terkini ketika era warisan ini, ramai penganalisis dan juga pemerhati politik negeri Sabah mengatakan ini keistimewaan politik Sabah. Ini kehebatan bagaimana orang Sabah melihat politik. Tetapi sebagai penganalisis dan juga rakyat, kita perlu menjadikan satu noktah bagaimana perkara-perkara yang tidak banyak memberi manfaat kepada rakyat Sabah ini perlu dihentikan, bukan dijadikan kebanggaan, bukan dijadikan sebagai satu keistimewaan, orang lain tak buat, kita buat, dan akhirnya itulah istimewanya. Pada pandangan Richard, adakah itu juga perlu dihentikan untuk menjadikan bahawa apa kelompokan itu perlu diperbaiki, sama ada di peringkat undang-undang, di peringkat perlembagaan, kalau perlu ada anti lompat, akta anti lompat parti dan sebagainya perlu diadakan dan sebagainya, dan apabila sudah ada mandat tidak perlu dikacau hinggalah tamat penggal 5 tahun supaya kerajaan boleh fokus kepada pembangunan dan juga kesejahteraan negeri Sabah. Pandangan Rizal tentang itu? Ya, Tuan Haji, kalau kita lihat tentang insiden yang berlaku khususnya dalam konteks Sabah, saya tak nak sentuh apa yang berlaku di peringkat Semenanjung. Benda yang berlaku di Sabah, ketidakstabilan yang berlaku akibat bertukar parti ini, saya pun dah agak bosan menggunakan perkataan lompat-lompat ni, tapi memang itulah realiti yang berlaku di Sabah, bertukar daripada satu parti kepada parti yang lain. Kita seringkali apabila kita bergerak ke depan, saya daripada waktu saya masih kecil lagi, tahun 1995, saya masih di sekolah rendah lagi pada waktu itu. Apabila saya ke sekolah menengah, saya melihat sejarah apa yang berlaku 1995. Pada waktu saya tahun 1994, era 90-an, saya berharap dan kesedaran politik pada diri saya pada ketika itu amat kuat, ya. Dan saya melihat mudah-mudahan dalam masa 10 tahun, dalam masa ini pemimpin kita, saya mampu melihat pemimpin yang matang, budaya politik yang berbeza. Itu 90-an, ya, Tuan Haji. Sekarang 2020, masih juga budaya politik yang sama, pelaku-pelaku politik budaya itu masih yang sama. Dahulu dorang mungkin tahun pemimpin yang ada sekarang ni, mungkin dahulu mereka masih remaja, tetapi budaya itu masih lagi hingga sekarang. Sebab itulah apa yang penting, peruntukan perundangan baik di peringkat negeri Sabah, iaitu Perlembagaan Negeri Sabah, dan juga perlembagaan dan juga undang-undang lain berkaitan dengan pilihan raya, perlu dilihat secara menyeluruh agar benda ini dapat dielak. Kerana sudah terbukti bahawa kita tidak boleh lagi mengharapkan bahawa pemimpin kita ini matang. Itu dia punya realiti yang agak menyedihkan. Kerana proses itu agak panjang. Seperti yang saya katakan tadi, dari tahun 80-an, 90-an, mereka yang ada pada ketika itu masih muda berharap di masa 20 tahun akan datang pemimpin budaya politik kita akan berubah, pemimpin akan berubah. Tapi adakah mereka berubah? Tidak. Sebab itulah kita perlu menggunakan pendekatan perundangan, mengubah struktur sistem perundangan yang ada tu tadi daripada segi peruntukan perundangan, dan juga sistem election kita pun juga perlu dilihat secara teliti, khususnya daripada segi pembentukan kerajaan. Satu, ya, Tuan Haji, yang ingin saya katakan di sini. Kenapa masyarakat amat marah kepada aktiviti bertukar parti ini tadi? Bagi saya, yang saya nampak berdasarkan perbincangan yang saya nampak, kemarahan itu timbul apabila pertukaran itu tadi menyebabkan jatuh dan berdirinya sebuah kerajaan. Kalau kita ambil contoh dalam sistem bukan parlimen, mungkin sistem presidensial di mana eksekutif itu adalah presiden itu sendiri yang dia boleh pilih kabinet dia. Pertukaran parti di peringkat Dewan Undangan ataupun di peringkat badan legislatif, dia tidak kisah pun kerana dia masih lagi jadi pemerintah. Yang menyebabkan rakyat marah sekarang ini kerana sistem itu kita berdasarkan sistem Westminster Parliament, di mana pembentukan eksekutif itu tadi adalah daripada ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi apabila mereka berubah-berubah daripada parti A kepada B, B kepada A, balik kemudiannya, dan menyebabkan kerajaan itu jatuh, itu yang menyebabkan rakyat itu marah. Di sini juga saya juga ingin menekankan agar kita perlu melihat bukan saja anti lompat juga, tetapi kita juga perlu melihat kepada bagaimana pembentukan ataupun pelantikan ketua menteri itu tadi ataupun pembentukan kerajaan negeri itu terbentuk. Maksudnya di sini mungkin kita perlu melihat adakah mekanisme sekarang ini yang berdasarkan majority, contoh dia. Maksud dia berdasarkan majority yang di parlimen ataupun di DUN, adakah mekanisme ini masih lagi relevan
pada ketika ini untuk melantik seorang ketua menteri ataupun ada mekanisme di negara lain yang kita boleh lihat, juga sistem parlimen yang mungkin kita boleh guna pakai ataupun ubah mengikut kesesuaian kita. Maksud saya, perbincangan sepatutnya tertumpu ke arah ini, daripada segi struktur kerajaan kita, baik di peringkat negeri ataupun pusat, sistem pilihan rakyat kita yang berdasarkan first past the post mungkin kepada bentuk yang lebih lain berdasarkan parti dan seumpamanya, dan juga undang-undang lain yang mana dapat mengekang budaya-budaya politik, bukan saya melompat, tapi apa-apa budaya politik lain pun yang bagi saya tidak sehat. Begitu juga dengan campaign fund, dana politik. Ya. Sampai hari ini kita belum nampak lagi satu mekanisme yang konkret daripada peringkat kerajaan, baik kerajaan dahulu dengan sekarang, yang betul-betul melihat kepada mekanisme campaign funding ni tadi. Kerana bagi saya ini penting ya, Tuan Haji, kebanyakan orang-orang muda di sana ingin berkecimpung dalam politik, tetapi mereka susah berkecimpung kerana salah satu cara dia untuk mereka masuk bertanding untuk berkempen adalah dengan mengikuti parti-parti yang sudah established. Apabila dah masuk melalui proses dia, dipilih, barulah mereka bergantung kepada dana-dana yang ada tu tadi. Tapi ada golongan belia yang daripada segi pendekatan dia bagus, disukai oleh orang ramai, tetapi kerana tidak ada funding, kerana kita punya funding dana untuk politik di Malaysia ini, parti untuk berkempen, masih lagi tidak ada perubahan daripada mereka sampai sekarang. Okay. Sedangkan walhal di negara-negara maju, di mana dia letak limit ataupun had kepada semua parti. Jadi masuk dia siapa-siapa pun boleh mendapatkan dana dan menggunakan dana itu tadi untuk berkempen. Ini yang menyebabkan dia sukar untuk ahli-ahli orang golongan belia untuk keluar dan juga untuk menawarkan diri menjadi calon, kerana mereka mungkin sudah tidak yakin kepada parti A ataupun parti B. Jadi mereka ingin menawarkan diri mereka. Tetapi kerana kita punya realiti politik kita yang ada ni tadi, begitulah keadaannya yang menyebabkan sukar untuk mereka berkempen. Ya. Kerana kempen kita perlu jentera, kita perlu poster, kita perlu bayar ini dan semua ini tadi. Tapi tidak ada satu undang-undang berkenaan political campaign yang bagi saya menyeluruh yang diperkenalkan. Raizal, kita rehat dahulu. Banyak perkara yang diangkat tadi dalam perbincangan berkaitan dengan bagaimana senario politik negara pada masa depan dan khususnya negeri Sabah, dan juga kita masih menunggu isyarat dari Hotel Magellan bilakah persidangan media yang akan diadakan oleh pihak SPR berkaitan dengan Pelaraya Negeri Sabah. Jadi Raizal tunggu di talian Skype, dan rakan saya Asim Hassan juga akan memberikan butiran terkini berkaitan dengan mesyuarat penting SPR di Kota Kinabalu Sabah ini. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini dalam Buletin Awani Khas Sabah Memilih. Ini Buletin Awani Khas Sabah Memilih. Saya Nazri Kaha. Kalau kita boleh berikan isyarat yang kami lihat sekarang di Hotel Magellan Sutra, Kota Kinabalu, persidangan media yang sepatutnya diadakan pada jam petang belum berlangsung oleh pihak SPR. Itu visualnya. Pihak SPR masih melakukan mesyuaratnya yang diketuai oleh Timbalan Pengurusinya, Dr. Azmi Shahrum, di Magellan Sutra Resort di Kota Kinabalu, dan mesyuarat ini penting untuk menentukan beberapa perkara berkaitan pilihan raya negeri Sabah, antaranya rit pilihan raya, tarikh hari penamaan calon, tarikh pengundian awal, tarikh hari mengundi, dan juga senarai daftar pemilih yang bakal digunakan oleh pihak SPR untuk pilihan raya negeri Sabah ini. Dan adakah pihak SPR akan terus mengumumkan tarikh-tarikh penting ini, biarpun pihak Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada tengah hari tadi sudah pun memutuskan 21 Ogos 2020 sama ada keputusan yang di-Pertua Negeri membubarkan Dewan Undangan Negeri pada 30 Julai lalu boleh diadili. Itu yang dikongsikan oleh rakan saya Shahrizal
Kamalul Arifin di Kompleks Mahkamah Kota Kinabalu sebentar tadi, dan kita akan terus memantau perkembangan terkini dari Kota Kinabalu, khususnya di Hotel Magellan Sutra Kota Kinabalu bersama rakan saya Asim Hassan. Tetapi di talian melalui Skype secara langsung sekarang saudara Rahizal Shah Abdul Karim, penganalisis politik dari UiTM Sabah. Rahizal, kalau kita memantau secara dekat sejak 30 Julai lalu hinggalah ke hari ini, pilihan raya negeri ini dipantau dekat oleh semua pihak, bukan hanya rakyat Sabah, penganalisis politik negeri Sabah, tetapi seluruh rakyat Malaysia. Apatah lagi COVID-19 masih ada di kalangan kita ataupun di komuniti kita. Kenapa juga SPR perlu meneliti begitu dekat ataupun memberikan penelitian yang terperinci bagaimana pengendalian kalau itu dapat diberikan SOP dan juga tata kelola, tata cara pengurusan pilihan raya negeri Sabah ini. Ramai beranggapan ia tidak boleh dijadikan sebagai satu pilihan raya yang biasa seperti yang sebelum ini kerana pandemik masih ada. Pastinya SOP berkaitan dengan untuk mengelakkan jangkitan baru timbul ketika kempen dan juga ketika pilihan raya negeri Sabah. Bagaimana perincian Rahizal yang Rahizal rasa SPR perlu beri perhatian lebih dekat ataupun lebih fokus berkaitan dengan pengendalian pengurusan pilihan raya untuk negeri Sabah sebagai satu contoh untuk pilihan raya negeri Sarawak akan datang, kalau ada pun pilihan raya umum akan datang? Ya, saya ingat pilihan raya yang akan diadakan nanti, sekiranya akan diadakan nanti, ia akan menjadi satu kayu ukur bagi SPR ataupun satu pilot test sebagai persediaan untuk pilihan raya yang akan dilakukan di Sarawak dengan melibatkan kawasan yang lebih luas. Isu dia tentu berkaitan dengan untuk memastikan jangkitan tidak berlaku, itu yang paling penting. Tapi walau bagaimanapun kita perlu ingat sebelum ini dan sekarang pun kempen ataupun pilihan raya akan datangkan pilihan raya kecil di Slim akan diadakan, dan sebelum itu saya ingat ada lagi satu pilihan raya yang diadakan sebelum itu. Jadi daripada segi persediaan SPR, saya rasa mungkin walaupun satu yang mencabar, tapi kerana adanya pilihan raya kecil ni tadi boleh dijadikan sebagai batu landasan bagi SPR untuk melihat apakah penambahbaikan yang perlu dilakukan. Cuma satu yang saya ingat yang banyak yang disuarakan dalam masa beberapa minggu ini adalah berkaitan dengan bagaimanakah pasal isu dia. Saya ingat apabila kita melihat pilihan raya pada kali ini, ramai yang menganggap ini adalah untuk menyerahkan mandat semula kepada rakyat, dan saya setuju. Saya 100% setuju bahawa dalam keadaan yang ketidakstabilan yang tidak menentu ini, mandat itu perlu dipulangkan oleh rakyat. Cuma kebimbangan saya pada waktu tempoh hari itu apabila diumumkan pembubaran, bagaimanakah rakyat itu dapat keluar mengundi. Daripada segi persiapan SPR, saya tidak nampak satu isu yang besar bagi mereka lah, seperti yang saya katakan tadi. Mereka pun telah melakukan pilihan raya kecil sebelum ini. Cuma kekhawatiran saya adalah bagaimanakah SPR cuba untuk meyakinkan rakyat di luar sana untuk keluar mengundi. Kerana pada waktu sekarang pun ramai, dan saya tahu secara peribadi beberapa rakan-rakan saya yang sehingga hari ini masih bekerja dari rumah, yang ingin ke kedai pun, ingin ke pasar raya pun masih lagi takut kalau boleh dia nak pakai baju daripada atas sampai bawah semua. Kerana masih ada di kalangan majoriti masyarakat, baik di Semenanjung ataupun Sabah, yang masih melihatkan COVID ini sebagai satu ancaman yang masih lagi belum berhenti ya. Jadi mereka masih risau. Jadi di pihak SPR tadi, apakah bentuk SOP, apakah bentuk bantuan yang mereka boleh panjangkan kepada rakyat supaya rakyat ini rasa lega, ataupun mereka mahu menunaikan mandat mereka tetapi mereka takut. Tapi akibat dengan adanya penambahbaikan ataupun proses-proses yang mungkin teliti diberi oleh SPR, mungkin mereka lebih selesa untuk keluar mengundi. Dan bagaimana pula yang keduanya, bagaimana pula dengan pengundi-pengundi, sebagian besar pengundi besar yang ada di Sabah? Kalau dahulunya mereka boleh kembali balik pulang semula ke Sabah dan seumpamanya, adakah kita akan melihat mereka akan pulang pada kali ini? Adakah kapal-kapal mencukupi sekiranya mereka ingin pulang?
Sebab itulah dibangkitkan, saya ingat dalam tempoh seminggu 2 minggu ini berkaitan dengan undi pos. Ya, Di mana kalau boleh diberikan peluang itu. Ya. Tetapi to be fair, untuk berlaku adil kepada SPR, bagi saya kekhawatiran SPR itu ada asasnya. Kerana sedangkan sekarang pos pun dalam keadaan yang susah untuk menghantar barang-barang akibat daripada sekatan-sekatan kawasan. Pos laju pun contoh dia, mereka tidak menghantar barangan keluar. Dan daripada benda-benda sebegini perlu diteliti oleh SPR bagi mengelakkan mereka bergelut dengan isu perundangan lagi. Kita tidak mahu nanti apabila undi itu dikira akan wujud lagi saman ataupun isu-isu yang mungkin akan menyebabkan isu perundangan yang lebih besar yang melibatkan undi pos ini, yang mana ianya akan menjejaskan legitimasi kerajaan yang dipilih itu tadi. Kita tidak mahu nanti apabila kerajaan yang dibentuk itu tadi ada isu lagi pula. Isu dia apa? Isu legitimasi. Kenapa? Kerana undi pos itu ada masalah, lambat sampailah, ada dan macam-macam lagi. Jadi sebab itu saya ingat dalam tempoh 2-3 hari lepas SPR mengeluarkan kenyataan yang menyatakan mereka belum bersedia, bukan mereka kena berhati-hati untuk meneliti perkara ini, dan buat masa ini belum, dengan jangka masa yang singkat begini agak sukar untuk mereka menunaikan, dan ditambah dengan keadaan COVID itu tadi, sukar mungkin mereka untuk melaksanakan undi pos itu tadi. Raizal, ini juga menjadi perdebatan apabila pihak SPR tidak beri kemudahan untuk undi pos bagi pengundi luar Sabah yang ramai jumlahnya, terutamanya di kalangan anak muda yang berkelana di Sarawak, yang berkelana di Semenanjung untuk mencari nafkah dan sebagainya. Isu berkaitan ketelusan, isu berkaitan dengan integriti dan juga isu berkaitan dengan logistik. Itu antara perkara yang menjadi concern pihak SPR, kenapa itu tidak boleh diberikan dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini. Tetapi adakah wajar juga pihak SPR lebih terbuka memberikan option yang lain? Kalau undi pos tidak dapat dilaksanakan, kenapa tidak dipikirkan cara-cara yang lebih mudah supaya anak Sabah yang berada di luar Sabah tidak perlu pulang ke kampung masing-masing. Kalau yang ada di Kota Kinabalu pun tidak perlu turun ke Lahad Datu sampai ke Tepung Sandakan, Kinabatangan, kerana isu berkaitan dengan COVID. Daripada mereka berpusu-pusu pulang ke kampung, mengapa tidak pihak SPR memikirkan cara-cara alternatif yang wajar juga difikirkan dalam mesyuarat yang mereka sedang langsungkan sekarang? Kalau itu dapat dilaksanakan, apakah alternatif itu pada pandangan Raizal? Ya, selain daripada undi pos, satu yang saya rasa yang banyak digunakan pakai di negara lain tapi tidak banyak dilakukan tidak pernah dilakukan, saya ingat saya lah, mungkin di Malaysia. Dan saya tidak pasti daripada segi perundangan adakah perkara ini dibenarkan atau tidak. Iaitu di mana di setiap negeri itu tadi disediakan berapa pusat mengundi. Jadi bagi mereka rakyat Sabah yang berada di Lembah Kelang contohnya, disediakan berapa pusat-pusat pengundian di sekitar kawasan Lembah Kelang. Di Selangor contohnya disediakan berapa pusat-pusat pengundian contohnya di Selangor, dan juga negeri-negeri lain dibuka. Ya, menarik itu, Diberi menarik. Diberi satu tempoh masa mungkin 2 hari serupa dengan undi yang dilakukan oleh polis dan juga tentera, di mana mereka akan datang, diberi masa sehari ataupun 2 hari, mereka akan letak undi di sana. Dan saya rasa ini sepatutnya yang diteliti oleh SPR. Ini lebih, bagi saya, feasible, sesuatu yang mungkin boleh dilakukan berbanding dengan undi pos. Undi pos lampau banyak dan di luar kawalan. Contoh, dia perlu dihantar melalui kapal dan seumpamanya. Tetapi sekiranya undi itu dapat dibuang di kawasan-kawasan setiap negeri tadi, dan juga pengundian dilakukan di sana juga. Dan seperti mana yang sekarang pun, kalau kita tahu pengundian pun bukan berlaku di pusat pengumpulan, pengundian berlaku di setiap PDM. Undi itu dikira di sana, dan result itu kemudiannya peti itu cuma dihantar. Jadi saya tidak membayangkan kenapa kalau itu boleh berlaku di peringkat kawasan, satu kawasan, kenapa dalam hal ini tidak boleh berlaku. Dan saya ingat ini salah satu yang mungkin, dan ini satu peluang juga. Saya melihat ini sebagai peluang bagi SPR untuk mengguna ini sebagai pilot tujuan Sabah dalam pilihan raya negeri Sabah ni, dan mungkin benda ni boleh dilakukan dan dipanjangkan pada PRU yang akan datang tadi. Kerana ini telah pun dilakukan di negara-negara lain, dan contoh dia juga ada di negara lain, contoh macam Indonesia dan beberapa negara, apabila berlaku pilihan raya di negara mereka, pihak kedutaan contohnya membuka
peti undi di mana rakyat mereka yang berada di negara yang lain itu tadi bolehlah membuang undi tadi. Jadi konsep dia lebih kurang sama ya Tuan Adi. Jadi mungkin ini yang mungkin boleh diteliti, bagi saya lebih mungkin doable, satu yang boleh dilakukan, mungkin memerlukan mobility, pergerakan tenaga kerja yang lebih besar, kos yang lebih tinggi, tetapi tidak lebih rumit dan banyak juga dia punya kos-kos yang lain lagi, tetapi tidaklah lebih serumit seperti mungkin undi pos tu tadi yang di mana perlu mail apa semua dan seumpamanya. Ini lebih sukar lagi bagi saya lah. Ya, kita juga merasakan bahawa isu politik dan juga isu pilihan raya ini suatu yang menarik, suatu yang mesti dilaksanakan oleh setiap yang berkelayakan untuk mengundi pada pilihan raya negeri dan juga pilihan raya umum. Pada pandangan Rahizal, kalau melihat senario pilihan raya kecil Chini yang lepas, kalau di negara jiran kita di Singapura, mereka melaksanakan pilihan raya umum mereka ketika pandemik COVID dan turnout mereka begitu tinggi, antara yang tertinggi dalam sejarah pilihan raya umum negeri Singapura. Begitu juga di Korea Selatan, pada awal pandemik mereka juga melaksanakan pilihan raya umum negara Korea Selatan dan turnout yang antara yang tertinggi juga, menyebabkan semua pusat-pusat mengundi penuh sesak dan masa mengundi ditambah. Begitu juga di Singapura, mereka melanjutkan waktu mengundi hingga ke waktu malam, 10 malam. Jadi kenapa ini juga perlu diantisipasikan oleh pihak SPR. Jangan ambil mudah. Tidak menganggap bahawa orang Sabah tidak akan pulang mengundi. Rakyat Sabah fatigue dah dengan politik, mereka tidak akan keluar beramai-ramai. Tetapi ini hak yang diberikan oleh perlembagaan. Setiap orang ada hak untuk menentukan siapakah pemimpin yang mereka akan pilih. Jadi semuanya ini concern dan matters kepada rakyat Sabah. Kenapa juga situasi ini perlu difasilitasikan dengan mudah oleh pihak SPR tanpa kita berkompromi berkaitan dengan SOP COVID-19. Ya, kalau kita satu lagi dimensi kepada persediaan untuk pilihan raya ini bagi pihak SPR adalah kita, walaupun kita inginkan masyarakat ataupun rakyat Sabah keluar mengundi dalam keadaan yang selesa, tenang dan seumpamanya, tetapi proses ini juga cabaran ya. Proses yang juga akan digunapakai oleh SPR itu tadi perlulah tidak terlampau menyukarkan, tidak terlampau menyulitkan hingga ke tahap orang bukan tak nak keluar lagi bukan pasal takut COVID, tapi kerana terlampau banyak polisi, terlampau banyak prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi, queue panjang seumpamanya dan jadi benda ini yang perlu diteliti oleh SPR dengan lebih mendalam. Dan mungkin Tuan Haji ada sebut tadi ada di tempat negara lain yang diadakan sampai jam 10 malam. Mungkin itu juga adalah satu benda yang boleh dilakukan oleh SPR, dipanjangkan tempoh pengundian itu. Ada juga di kalangan rakan-rakan yang lain ada yang menyatakan mungkin tidak mustahil kalau mungkin dipanjangkan sehingga 2 hari contoh dia lah. Tapi mungkin ada isu-isu di sana pula. Tahulah kadang-kadang di Malaysia ni kalau boleh dia nak result tu dia nak hari tu juga, besok pun kalau boleh subuh dia nak angkat sumpah jadi ketua menteri. Jadi mungkin kalau nak tunggu 2 hari tu dia tak sabar pula tak kan. Tak boleh tunggu. Tak boleh tunggu. Berdebar-debar dan nak angkat sumpah ni. Jadi kalau boleh result pagi, election pagi, petang, malam pukul 10 boleh terus nak pergi sana nak angkat sumpah. Ya, stokin pun tak pakai dia. Ya, jadi ada isu-isu dari situ berkaitan dengan memanjangkan daripada segi keselamatan peti undi dan seumpamanya. Tetapi ya, banyak yang kita boleh pelajari daripada negara lain dalam melaksanakan pilihan raya pada ketika COVID ni tadi. Cuma itulah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana, bagi saya, apa yang paling penting di peringkat SPR, bagaimana mereka ingin memastikan pengundi itu untuk keluar mengundi secara ramai. Di apa yang berlaku pada pilihan raya kecil baru-baru ni, saya ingat jumlah yang keluar mengundi itu agak tinggi ya. Ya, tinggi. Tapi tidak itu mungkin di kawasan itu agak tinggi, tapi tidak mungkin kita tak boleh andaikan benda yang sama akan berlaku di Sabah. Ya. Okey. Jadi itu yang bagi saya komitmen di peringkat SPR adalah bagaimana mereka ingin mengeluarkan satu prosedur yang memastikan keselamatan pengundi semua terjamin, mereka masa selesa, dan di masa yang sama juga proses itu tadi tidaklah begitu menyulitkan hingga ke tahap rakyat itu tadi pun tidak rasa macam sukar untuk nak buang undi.
Nak tengok alamak macam-macam lah proses dia ni panjang sangat. Nak pergi tengok dia luar sampai tengok queue panjang. Pasal proses dia, mungkin ada proses dia yang perlu dipatuhi. Jadi social distancing, kerana itu mungkin proses untuk membuang itu agak lambat. Jadi bila dia tahu pun begitu, dia pun mungkin tak naklah keluar mengundi dan seumpamanya. Jadi ini yang perlu diimbangi oleh SPR. Berkaitan dengan pilihan raya negeri ini, penambahan 13 Dewan Undangan Negeri yang diumumkan oleh pihak SPR menjadikan Dewan Undangan Negeri sekarang berjumlah 73 kerusi DUN. Tambahan 13 berbanding pada 2018 yang lalu. Ini menarik juga, maksudnya penambahan kerusi, penambahan DUN, penambahan kos dan juga mobiliti tenaga kerja oleh pihak SPR akan lebih besar di seluruh wilayah ataupun kawasan Dewan Undangan Negeri Sabah ini. Jadi dari fahaman dan juga penelitian, apabila Raizal sudah melihat 13 Dewan Undangan Negeri yang baru ini, apakah cabaran utama untuk memastikan semua rakyat memahami mereka berada di DUN yang baru ataupun mereka sudah beralih DUN yang lama ke DUN yang satu lagi? Kerana ini penting. Apabila kita lihat pada pilihan raya umum yang lalu, ada persepadanan semula, ada kekecohan berkaitan dengan di mana pusat daerah mengundi mereka. Itu di peringkat pilihan raya umum Malaysia pada 2018. Tetapi kali ini berlaku pula di Dewan Undangan Negeri Sabah. Jadi kenapa daftar pemilih yang akan digunakan pilihan raya negeri kali ini benar-benar akan membantu pemilih membuat keputusan di Dewan Undangan Negeri yang mereka wajib undi itu. Jadi pandangan Raizal tentang itu. Ini pengurusan juga ini. Ya. Betul-betul. Ya, saya ingat itu senarai yang senarai ini perlu dikeluarkan secepat mungkin. Kerana saya sendiri sebagai penganalisis dan pengkaji, kita cuba untuk dapatkan senarai ini sejak beberapa minggu yang lepas ya. Tapi dimaklumkan oleh SPR bahawa senarai itu belum ada. Jadi kita tengah menunggu lagi senarai yang ada ni tadi. Bagi di pihak saya sendiri, ahli keluarga saya, ibu saya contohnya, beliau juga terlibat dengan kerusi pemindahan ke tempat mengundi. Dan saya maklumkan kepada dia pun terkejut. Cakap jangan lupa pasal dia adalah YB di kawasan tempat dia ni yang dia selalu nak pangkal lah. Jadi dia cakap, saya tak pangkal. Kalau dia tak kanting, saya tak pangkal. Saya cakap dengan ibu kalau dia dah pindah, macam mana nak pangkal yang lain? Dan saya cakap nampaknya ni kali mak kena undi orang lain lah. Kerana pindah dia kawasan. Dia pun terkejut. Betul. Ya. Nampak jadi, mudah ya. Itu perbualan dengan orang-orang kampung dan ibu bapa kita di kampung. Kampung, ya. Betul. Ya. Kadang-kadang kalau di kampung, contohnya kalau kita tengok daripada kawasan 13 kawasan yang kursi baru ni tadi, majoriti adalah di kawasan sebelah pendalaman ya. Majoriti di kawasan kampung. Nanti kalau mungkin Tuan Haji Nazri ada ke lapangan untuk dapat datang ke Sabah, Tuan Haji dapat lihat. Jadi kawasan-kawasan ni ada kawasan yang agak di kawasan kampung-kampung di kawasan kampung, bukan kampung, kawasan luar bandar, kawasan pendalaman dan seumpamanya. Jadi ada di kalangan penduduk di sana, khususnya golongan yang setia kepada parti ataupun setia kepada individu tertentu, pemimpin tertentu. Jadi mungkin mereka agak terkejut lah. Pasal mereka selama ni memang setia dengan YB ni dah 3-4 penggal lah contohnya. Memang mereka undi tak tengok parti, tak tengok apa, memang tengok muka YB tu dia, nampak muka YB tu memang nak undi dia. Tapi tiba-tiba sekarang kawasan tu dah dipecahkan pergi kepada kawasan yang baru. Jadi kadang-kadang mereka ni macam mana boleh gini ni ya. Jadi saya ingat di pihak parti yang bertanding di kawasan-kawasan tersebut tu perlu memberi pendidikan yang secepat mungkin. SPR saya rasa ke tahap mungkin melalui hebahan, maklumkan supaya semak online, itu saya mampu mereka lakukan. Tetapi penting di peringkat bagi pihak-pihak calon-calon yang bertanding di parti, di kedua-dua pihak, untuk pastikan bahawa senarai pengundi tadi itu bertemu dengan orang-orang di kampung dan pastikan mereka sedia maklum di mana kawasan-kawasan mereka itu tadi. Ini salah satu fungsi parti politik lah yang dimainkan oleh parti politik itu tadi. Dan mudah-mudahan kalaupun tidak ada pengumuman pada hari ini dibuat berkenaan dengan bila tarikh pilihan raya, sekurang-kurangnya mungkin kita boleh dapat
senarai baru tu tadi agar semua pihak dapat meliti Bersedia. senarai ini dengan lebih Okey, bersedia. Raizal, kita masih belum dapat isyarat di Hotel Magellan Sutra Kota Kinabalu. Panjang lebar nampaknya Dr. Azmi Sharom dan rakan-rakannya bermesyuarat untuk menentukan perkara penting berkaitan dengan pelarian negeri Sabah ini. Tapi kita rehat dahulu, Raizal. Kita minum kopi sekejap. Selepas ini kita akan sambung lagi dalam Sabah Memilih Buletin Awani Khas petang ini. Kembali dalam Buletin Awani Khas Sabah Memilih, saya Nazri Kaha dan kita masih menunggu isyarat dari Hotel Magellan Sutra Kota Kinabalu bila-bila masa sahaja dari sekarang persidangan media yang akan diberikan oleh Timbalan Pengurusi SPR iaitu Dr. Hazmi Sharom, tetapi masih kita tidak mendapat isyarat bilakah persidangan media akan berlangsung. Mungkin menunggu sikit masa lagi, tetapi di talian melalui Skype saya terus berbicara dengan penganalisis politik saudara Raizal Shah Abdul Karim di UiTM Kota Kinabalu, Sabah. Raizal, sebagai pemerhati politik melihat pelarian negeri ini penting. Dalam tulisan terbaru Raizal dengan rakan media dan memberikan analisis berkaitan dengan pelarian negeri ini bahawa apa pun boleh berlaku sebenarnya dalam pelarian negeri Sabah kali ini. Terutamanya dari sudut perikatan antara parti-parti politik. Kita dengar begitu banyak sekali parti politik akan bertanding untuk pelarian negeri kali ini, biarpun yang besarnya Warisan Plus, iaitu Warisan dan juga rakan-rakan PH-nya, itu pasti antara yang akan menjadi kuasa yang akan mempertahankan kerajaan mereka. Barisan Nasional dan juga rakan mereka, sama ada rakan mereka itu sama ada dibentuk dalam bentuk yang sah ataupun dalam bentuk yang rasmi, iaitu Perikatan Nasional, dia ada bersatu di situ, ada PAS di situ, ada PBRS di situ dan sebagainya. Begitu juga dengan parti-parti tempatan Sabah seperti Parti Cinta Sabah yang dipelopori iaitu Tan Sri Anifah Aman. Begitu juga parti-parti lama yang sedia ada di Sabah seperti STAR dan beberapa parti-parti yang lain juga. Jadi nampaknya masing-masing ingin mencuba nasib bagaimanakah percaturan selepas keputusan pelarian negeri Sabah. Maksudnya apa, Raizal? Maksudnya adakah mereka merasakan mereka masih relevan dalam konteks politik negeri Sabah, iaitu ikon-ikon politik yang saya sebutkan tadi, ataupun mereka merasakan bahawa perikatan ataupun penyatuan antara parti-parti untuk membentuk kerajaan itu begitu fragile ataupun begitu longgar, menyebabkan mereka rasa mereka boleh mencari sekutu-sekutu baru untuk membentuk siapakah yang akan mendapat majoriti di Dewan Undangan Negeri melihat senario hang Don yang kita lihat sebelum ini, iaitu pasca pelarian umum ke-14. Ya, betul Tuan Haji. Apa yang Tuan Haji cakapkan, apa yang katakan tadi itu berkenaan bagaimana bentuk kerajaan yang akan terbentuk selepas pilihan raya nanti. Saya ingat selepas daripada apa yang berlaku pada 2018, ramai penganalisis baik di Sabah ataupun di peringkat nasional di Semenanjung yang beranggapan pada pilihan PRU akan datang dan tidak terkecuali juga di peringkat negeri. Tidak ada mungkin zaman di mana satu parti itu akan mendapat majoriti, itu era itu telah pun berakhir sekarang. Kita sekarang ramai yang bersetuju bahawa kemungkinan besar kita akan bergerak ke arah multi-party system di mana tidak ada, apabila berlaku pilihan raya, tidak ada satu parti yang akan mendapat majoriti. Ini yang saya bangkitkan dalam dengan beberapa rakan-rakan yang lain mengenai kebimbangan saya bahawa walaupun niat untuk memulangkan mandat itu semula kepada rakyat itu bagus, tapi rakyat juga kena sedar bahawa untuk kita menyatakan dengan adanya pilihan raya nanti ini mandat itu akan jelas, bagi saya tidak. Belum pasti. Itu satu yang kita tidak dapat pastikan buat masa ini. Dua-dua parti yang besar yang ada pada ketika ini, iaitu Bersatu dan juga UMNO, dan di sebelah lagi ada Warisan,
mereka dua-dua mempunyai kekuatan tersendiri masing-masing dan juga ada kelemahan mereka sendiri juga. Begitu juga dengan parti-parti kecil yang lain juga. Dan lagi merancangkan pilihan raya pada kali ini apabila kita ada parti yang diketuai oleh bekas Menteri Luar iaitu Datuk Seri Hanif Rahman. Ini menambahkan banyak dinamik kepada percaturan-percaturan politik yang akan berlaku nanti itu. Jadi sekiranya lah keadaan senario yang sama berlaku pada pilihan raya 2018 di peringkat negeri Sabah di mana tidak ada parti yang mendapat majoriti. Pada ketika itu cuma dua lah yang paling dua blok yang besar iaitu BN dengan Warisan Plus dan di tengah-tengah ada Star yang mendapat 2 kerusi dan Star pada ketika itu dianggap sebagai kingmaker. Tapi bagaimana sekiranya dengan parti-parti yang ramai tadi ini belum lagi dicampur dengan jumlah ketua menteri, bekas-bekas ketua menteri yang akan bertanding. Dikatakan bahawa bekas ketua menteri Tan Sri Chong Kee Kiat akan bertanding juga. Mungkin bekas ketua menteri Datuk Saleh Said Keruak juga mungkin akan melakukan comeback. Kita ada Tan Sri Musaman, Datuk Sri Syafiee dan berapa orang lagi Yong Tek Lee. Pemimpin-pemimpin Yong Tek Lee lagi ya. Ini semua bekas ketua menteri semua. Masing-masing ingin bertanding dan ditambah lagi dengan nama besar bakal ketua menteri pun ramai. Semua bakal ingin mengidamkan kerusi panas ni. Ya. Kita bayangkan sekiranya tidak ada satu parti yang mendapat majoriti. Persoalan yang saya ingat yang patut kita tanya sekarang ni bukan pada waktu itu bagaimanakah kerajaan itu akan dibentuk? Siapakah yang akan diberi peluang untuk menubuhkan kerajaan terlebih dahulu? Ini yang seperti yang pada perbincangan kita awal Tuan Haji bila saya cakap tadi di dalam perlembagaan negeri itu tadi tidak disebut proses itu tadi, cuma disebut ketua menteri adalah dilantik daripada ahli Dewan Undangan Negeri yang mendapat confident dan juga ada lagi satu artikel berkenaan dengan parti tadi itu yang ketua parti itu akan dilantik menjadi ketua menteri. Jadi kita bayangkan sekiranya tidak ada majoriti pun satu ni. Persoalan jadi siapa yang akan diberi peluang untuk menubuhkan kerajaan dulu? Adakah parti yang mendapat kursi terbanyak? Bagaimana? Tidak ada disebut di dalam perlembagaan. Ini persoalan yang perlu saya ingat perlu kita bukan persoalan lah, maksud dia satu yang perlu kita fikirkan pada saat ini ya. Kalau saya bagi contoh amalan di negara parlimen, kita ambil contoh UK lah. Pasal sistem kita yang ada ni banyak sistem parlimen yang ada, tapi kita punya lebih rapat sikit dengan sistem parlimen di UK. Di UK mereka menghadapi masalah seperti begini dahulu. Kerana mereka tidak ada mempunyai perlembagaan. UK satu-satunya buah negara yang unik tidak ada perlembagaan negeri ya, perlembagaan negara mereka. Apabila berlaku hang parlimen, ada dua senario yang boleh berlaku. Satu, di mana incumbent government, maksudnya kerajaan yang lepas ataupun caretaker, mereka akan diberi peluang untuk menubuhkan kerajaan. Regardless, tidak kisah sama ada parti mereka ni mendapat parti mereka ni dari segi kedudukan kerusi nombor 2 ataupun nombor 3. Satu lagi amalan yang digunakan pakai adalah parti yang mendapat kerusi tertinggi. Jadi kita andaikan contoh dia, setiap mereka ni mungkin ada yang dapat 15, 16, UMNO mungkin 17, Warisan mungkin 20 dan seumpamanya. Dekat-dekat. Siapa yang mendapat kerusi yang tertinggi, mereka patut diberi peluang untuk menubuhkan kerajaan terlebih dahulu. Jadi ada dua pendekatan yang digunakan pakai di UK, tetapi di UK mereka lebih senang menggunakan pendekatan yang kedua. Maksudnya parti yang mendapat undi tertinggi, dia akan dijemput oleh Queen untuk berunding. Boleh sila berunding dengan parti yang lain. Ada yang menyatakan begini, tidak, kita tak perlu ikut apa yang berlaku di UK. Free for all. Macam flea market, macam market. Pasar. Semualah runding semua. Ini akan menimbulkan ketidakstabilan. Akan menimbulkan keadaan yang kucak-kacir, yang tidak menentu. Bayangkan, apabila malam itu undi telah dikira semua, tidak ada satu parti pun yang mendapat. Bagaimana proses itu? Siapa yang perlu menubuhkan kerajaan? Adakah kita serahkan kepada parti ini untuk sesama mereka berunding tanpa ada kata putus?
Baru parti A telefon parti B, mari kita bentuk kerajaan. Parti C pula call parti B. Parti B cakap, okey bagi saya 2 hari, saya nak bincang dulu. Mana offer bagus, parti A ke parti C. Jadi Tuan Haji nampak, ini keadaan yang bagi saya kemungkinan mungkin boleh berlaku. Kerana dahulu dia, pada pilihan raya 2018, mungkin ada ramai yang melihat mungkin akan berlaku kemungkinan hangdut, tapi mungkin ramai menganggap mungkin Bihen mungkin mendapat mungkin bolehlah tubuhkan kerajaan mungkin dengan majoriti kecil. Tetapi apabila keputusan dikeluar pada malam, lewat malam, didapati kedua parti mempunyai kursi yang sama dan star dia berada di tengah-tengah. Maksud dia apa yang orang takut selama ini berlaku. Dan apa yang saya katakan sekarang ini kemungkinan boleh berlaku. Dan pada ketika itu, saya rasa orang yang akan paling mendapat kesukaran adalah TYT. Bagaimana beliau ingin menjalankan fungsi beliau untuk memilih kerajaan. Kerana dalam keadaan yang begitu, kita tidak boleh biar, kalaulah kita katakanlah, okay, let all the party, kita biarkan semua parti discuss dengan orang. Kebarangkalian ini boleh berlaku. Parti pertama dan parti kedua yang mendapat undi tertinggi mungkin tidak akan menjadi kerajaan. Tapi apa yang boleh berlaku, kerana jumlah kursi yang begitu dekat antara setiap parti ini, parti ketiga, keempat, kelima dan keenam yang menubuhkan kerajaan. Berkemungkinan? Berkemungkinan. Ya. Kalau kita biarkan, maksudnya kita biarkan, biarlah ni. Parti ni semua berundinglah kamu. Siapa yang dah dapat majoriti, telefonlah, pandailah datang pergi istana bagi maklum. So, di dalam perlembagaan itu tidak disebut. Balik kepada UK, saya beri contoh. Di UK dulu ini masalah dia, Tuan Haji Nazri. Apa yang berlaku ialah mereka telah bukan mengubah undang-undang, tetapi Jabatan Perdana Menteri telah mengeluarkan satu guideline yang tebal, di mana guideline ini antara lainnya menggariskan panduan, walaupun dia bukan satu undang-undang, tetapi dia panduan kerana mereka percaya panduan ini akan diguna pakai oleh mana-mana parti. Baik parti pembangkang kalau mereka minta, dan akan dijadikan sebagai dokumen yang akan membantu mereka dalam proses membuat keputusan itu tadi. Di dalam manual ni tadi ataupun garis panduan ni tadi disebutkan sekiranya berlaku hangdun, apa yang perlu berlaku, A, B, C, D. Jelas. Nyata. Ya, jelas. Jadi jelas di Ya. sana. Ya. Ini yang selalu saya katakan. Kita punya perlembagaan tu, kalau ada perlembagaan ni dibuat tahun 60-an lagi. Waktu Sabah sebelum merdeka ataupun selepas sebelum Malaysia terbentuk ataupun sewaktu Malaysia terbentuk. Jadi sudah lama, dan untuk melengkapi dengan keadaan situasi sekarang ini tadi, sekiranya ada lompong dalam perlembagaan itu, kita yang sepatutnya memastikan agar perlembagaan itu lebih bertepatan dengan senario ataupun situasi semasa. Kerana kita tidak boleh meletakkan orang yang mengguna kuasa itu tadi dalam keadaan di mana beliau dalam keadaan yang sukar untuk membuat keputusan, ditekan oleh pihak A, pihak B dan seumpamanya. Tetapi sekiranya undang-undang itu jelas dan nyata, tidak perlu apa yang perlu ditakuti dan diragui di sana. Sebab itu saya membimbang sekiranya berlaku keadaan sedemikian di mana tidak ada parti yang dapat majoriti. Persoalan di sana tadi, bagaimanakah proses pelantikan pembentukan kerajaan itu nanti akan berlaku? Okay. Adakah kita akan biarkan free for all, biarkan semua parti discuss ya? Ataupun kita menggunakan pakai seperti apa yang dilakukan di negara parlimen UK, New Zealand, Australia, di mana parti yang mendapat kursi tertinggi bukan majoriti ya, akan dijemput dan diberi peluang tempoh masa sehari, 2 hari untuk berbincanglah dengan mana-mana parti untuk membentuk kerajaan. Sekiranya tidak boleh, maka kita panggil parti yang berikutnya mendapat kursi yang besar. Akhir sekali, Rahizal, kita masih tidak mendapat isyarat bilakah persidangan media oleh pihak SPR, nampaknya melangkaui pukul 5 petang mungkin begitu. Tetapi sebagai penganalisis politik dan juga mewakili rakyat negeri Sabah, apa yang wajar dikongsikan juga oleh pihak SPR, walaupun kalau mereka tidak dapat memberikan tarikh muktamad berkaitan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri Sabah, tetapi apakah yang wajar dikongsikan oleh pihak SPR untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan juga bagaimana mereka melihat situasi politik di negeri Sabah dalam situasi yang pembubaran DUN sudah pun berlaku pada 30 Julai yang lalu? Saya ingat apa yang paling penting sekali dilakukan oleh SPR adalah untuk
mengeluarkan garis panduan bagi ataupun SOP bagi pilihan rakyat secepat mungkin. Dan agar dapat diamati, dapat diedarkan kepada rakyat, dapat pakai oleh parti-parti untuk meyakinkan orang untuk keluar mengundi dan seumpamanya. Ini yang paling penting. Ini yang paling amat penting sekali yang perlu dilakukan oleh SPR. Dan begitu juga dengan memberi penghebahan tentang senarai pengundi baru, khususnya di 13 kursi yang baru ini tadi. Walaupun 13 ni kawasan baru, ada juga yang terlibat mungkin kawasan yang bersebelahan yang mungkin dipindahkan yang terlibat itu juga dipindahkan ya. Jadi mereka juga perlu tahu status mereka, di manakah mereka akan mengundi dan seumpamanya. Buat masa ini kita boleh tahulah, kita tengok PDM, kita nampak PDM ni telah dipindahkan, jadi kita boleh andaikan. Tetapi maklumat itu perlu dikeluarkan dengan segera oleh SPR. Terima kasih Rahizal Shah Abdul Karim, penganalisis politik dari UiTM Sabah, kerana menemani saya pada petang ini. Kita akan memberikan liputan terperinci berkaitan dengan persidangan media oleh pihak SPR, tetapi mungkin melangkaui jam 5 petang ini. Tetapi itu saja masa yang saya ada. Saya Nazri Kaha. Sekian Buletin Awani Khas Sabah Memilih. Jumpa lagi.